sambal kerang. Sedap sangat. Jom Mak Teh tunjuk cara. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mak Teh di Mak Teh Channel. Okey, channel kesayangan anda, bukan? Tak gitu? Okey. Di sini Mak Teh akan share resipi untuk hari ini, iaitu resipi sambal kerang yang memang sedap ni. Okey. Kalau nak tahu macam mana Mak Teh sediakan sambal kerang yang sedap ni, anda kena tonton video ni sampai habis lah, kan? Baru anda dapat ilmunya, betul tak? Okey. Di sini juga Mak Teh akan kongsikan beberapa tips untuk buat sambal kerang ni yang sedap. Dan dengan sambal apa yang Mak Teh guna, jadikan kerang ni betul-betul sedap. Okey, jangan buang masa. Kita intai dan tengok macam mana Mak Teh sediakan resipi sambal kerang yang sedap ni. Jom. Baik, mula-mula Mak Teh akan sediakan setengah kilo kerang yang telah dikopik kulitnya lah. Mak Teh beli yang dah siap lah, yang dalam packing yang dah memang isi kerang saja. Okey, lepas tu Mak Teh akan basuh 2-3 kali basuhan supaya hilang semua segala kotoran dia lah. Okey. Setengah kilo isi kerang, 1 mangkuk ikan bilis, 10 sudu cili kisar, 3 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, sedikit gula melaka, sedikit sos tiram, sedikit kicap manis, 1 ketul kiub ikan bilis, sedikit air, sedikit asam jawa, dijadikan air lah, sedikit minyak untuk menumis, dan sediakan lagi 1 batang serai dan 3 biji bawang merah kecil. Baik, itulah kesemua bahan-bahan yang Mak Teh guna dalam buat sambal kerang ni. Okey. Sebenarnya sambal kerang yang Mak Teh buat ni sebenarnya akan sama dengan ibu sambal yang Mak Teh share sebelum ni, ya. Lebih kurang sama saja. Cuma Mak Teh akan tambah kerang lah. Itu Mak Teh cakap sebelum ni, ibu sambal tu salah satu paste yang serbaguna. Okey. Baik. Okey, ni bawang merah kecil untuk dimayang, okey. Dan 1 batang serai ni untuk diketuk lah. Kita letak nanti masa kita menumis nanti. Okey. Dan yang macam bawang putih dan 3 biji bawang besar dan ikan bilis ni, ni kita akan kisar. Okey, maknanya ada bahan yang untuk dimayang dan untuk dikisar. Okey, ni cili kisar. Okey, sediakan cili kisar, lagi senang. Okey. Untuk cili kisar, rendam, rebus kejap dan baru dikisar lah, ya. Mula-mula basuh dululah terlebih dahulu ikan bilis tu. Okey, nanti ikan bilis, bawang putih dan bawang besar. Okey, ini bahan antaranya. Mak Teh akan kisar dalam satu pengisar lah, ikan bilis, bawang bawang besar dan bawang putih. Okey, mula-mula potong dululah, senang untuk kita kisar nanti. Okey, ini 3 bahan ni je kita akan satukan dalam pengisar. Untuk bawang kecil merah tu Mak Teh akan mayang. Okey, maknanya untuk bawang 2 step lah kita guna, ya. Yang untuk kisar dan yang untuk dimayang. Okey. Bahan yang Mak Teh guna untuk sambal kerang ni adalah bahan untuk buat ibu sambal sebenarnya. Baik. Okey, Mak Teh akan masukkan dalam pengisar lah. Dah dipotong tu masuk dalam pengisar. Bawang merah besar, 3 biji bawang merah besar, 3 ulas bawang putih, dan 1 mangkuk ikan bilis ni. Okey. Satukan dalam pengisar tu. Ni kita akan kisar dia lah. Dan ni bawang merah kecil untuk dimayang ataupun dipotong
Nipis lah. Bawang merah dan serai. Serai kita ketuk lah. Okey, bawang merah kecil ni kita akan mayang. Okey, Mak Teh akan mayang lah. Okey, ni yang untuk dikisar. Okey, Mak Teh kisar dulu ya untuk bahan untuk kisar seperti ikan bilis, bawang besar dan bawang putih tadi. Baik, kita akan kisar ke semua bahan tadilah, ikan bilis, bawang putih dan bawang besar tadi. Okey, ringkaskan. Okey, Mak tutup dan kisar. Kisar sehingga halus ya. Okey, dah siap dikisar. Okey. Kejap lagi kita akan tumislah. Sebelum tu kita bahan kisar ni ketepikan dulu. Okey, kita fokus pula untuk 3 biji bawang kecil ni dan 1 batang serai diketuk terlebih dahulu ya. Okey. Okey, serai diketuk, lepas tu Mak Teh akan potonglah. Okey. Tak adalah panjang sangat masuk dalam kuali tu kan. Itulah. Lepas tu bawang merah kecil. Okey, Mak Teh akan mayang ataupun Mak Teh akan potong nipis-nipis. Okey. Tadi bahan kisar bawang, kita guna bawang besar 3 biji kan untuk dikisar bersama bawang putih, ikan bilis kan. Okey, ni 3 biji bawang kecil untuk kita mayang, ada potong-potong nipis ni. Okey, ni untuk kita tumis terlebih dahulu. Baik, dah siap nampaknya. Okey, Mak Teh akan masukkan dalam mangkuk kecil lah. Jadi senang masa nak tumis tu, campak je dalam kuali tu. Kan? Okey, inilah dia. Ketukkan serai dan hirisan bawang merah kecil tu. Okey. Dan Mak Teh guna juga sedikit gula Melaka. Tapi gula Melaka ni kena ketuk terlebih dahulu ya, baru cepat dia hancurlah masa kita masuk dalam sambal kerang tu. Okey. Mak Teh ketuk je guna lesung tu, alu lesung tu. Cepat. Tak kisahlah nak ketuk guna apa kan. Itulah. Yang penting dia kecil-kecil lah. Jadi hancur kecil sikit lah. Okey, lepas tu panaskan sedikit minyak. Kita akan tumis bahan hirisan bawang kecil tadi. Okey, Mak Teh tumis bawang kecil dulu. Yang telah dimayang ataupun dipotong tu lah. Potong nipis-nipis bersama dengan serai. Okey, lepas tu kacau-kacau. Okey. Masa ni dah naik baunya sedap. Baik, untuk tumisan bawang merah kecil ni, okey, yang telah dimayang bersama serai ni tak perlu garing sangat ya. Okey, sekadar dia layu macam tu je. Dan dah naik bau dia tu, okey. Dah boleh kita masukkan bahan yang kita kisar tadi seperti bawang putih, bawang merah besar dan ikan bilis. Alright. Okey, lepas tu masukkan bahan yang kita kisar tadi, macam ikan bilis, bawang besar dan bawang putih tadi. Okey, lepas tu dah macam keluar minyak tu kan, masukkan sedikit lada kering. Lada kering yang telah dikisar ataupun cili buah pun boleh. Okey, lada kering. Okey. Anda boleh masukkan dalam 10 sudu cili kering yang telah dikisar tadi. Okey. Kalau nak pedas lebihkan sikit lah, gitulah. Okey, Mak Teh letak dalam 10 sudu, lebih kurang macam tu lah. Okey, Mak Teh ringkaskan. Okey. Nampak? Okey. Dah masukkan, kacau-kacau. Okey, ni nak kena renek biar lama sikit ya. Biar betul-betul masak sambal tu, baru sambal kita tu tahan lama dan memang sedap. Okey, lepas tu kita akan masuk gula Melaka tadi yang telah kita ketuk. Sebenarnya tak susah pun nak buat sambal kerang ni. Okey, ini Mak Teh guna untuk buat ibu sambal juga. Itu sebenarnya ibu sambal tu pelbagai guna. Boleh masak sambal kerang, sotong dan sebagainya lah. Okey, nampak? Ni Mak Teh dah ketuk. Okey, masukkan je. Ni juga salah satu penyedap dia juga tau, gula Melaka ni. Kena guna gula Melaka lah, eloknya. Tapi kalau tak ada boleh je gula putih pun. Baik, lepas tu Mak Teh akan tambahkan 1 sudu ataupun sedikit sos tiram. Lebih kurang macam itulah ya. Okay. Sos tiram. Kacau-kacau. Aroma dia dah naik tau. Bau ikan bilis tu memang dah sedap lah masa ni tau.
Lepas tu kicap. Okey, kicap manis jalin sedikit ataupun 1 sudu lah. Nak guna kicap lemak manis pun boleh. Boleh juga. Kicap manis pun boleh, lemak manis pun boleh ataupun kicap lemak pun boleh. Okey. Sesuai selera lah. Okey. Kacau-kacau. Lepas tu, Mak Teh gunakan 1 ketul cube ikan bilis. Okey, hancurkan, tabur di atas sambal tu. Renekkan sambal tu sehingga betul-betul garing ya, baru sambal kita tu memang sedap dan susah nak basi lah. Itu salah satu tip juga ya, kalau masak sambal biar lama sikit renek di atas api yang perlahan. Okey, jelas ya. Okey, masukkan sedikit air. Lepas tu renek dengan api yang perlahan. Nampaknya sambal kita ni, iaitu sambal kerang ni, dah hampir nak masak. Last kali ni kita akan tambahkan kerang je lah. Okey. Pastikan kalau kerang yang fresh tu lagi sedap sebenarnya isi dia. Tapi kalau tak ada, kerang biasa pun okey lah, yang dalam packing tu kan. Letakkan sedikit asam jawa ya, sedikit asam jawa. Atau kalau tak ada asam jawa, boleh letak asam keping. Okey. Mak Teh tadi tak sempat nak ambil video yang Mak Teh masukkan asam jawa tadi, sedikit air asam jawa lah. Okey, tahu kan? Okey, dalam ni Mak Teh terangkan. Okey, itu pentingnya tengok video tu sampai habis. Ada sebenarnya ayat-ayat yang tertinggal nak cakap, nak tunjuk kat depan, jadi boleh cakap dalam ni. Okey. Lepas tu masukkanlah kerang yang kita toast tadi, yang telah dibasuh tadi. Okey, masukkan kerang, setengah kilo kerang tu. Sedap tau, memang sedap. Lagi-lagi kalau kerang yang kita beli daripada yang ada cengkerang dia, lagi kita rebus, kita buat sambal, itu lagi memang marvelous, lagi sedap. Sebab rasa kerang yang manis-manis tu. Okey, ni Mak Teh guna kerang yang Mak Teh beli dalam packaging lah. Dah dia packing lah, maknanya dia dah isi kerang sajalah. Sebab susah juga nak dapatkan kerang yang dengan cengkerang dia tu kan. Okey, tak kisahlah. Tapi itu yang lagi sedap sebenarnya. Tapi yang ni pun boleh lah. Tapi sedap juga sebab sambal yang kita buat tu sedap. Jadi kerang kita yang hasilkan sambal kerang ni pun jadi sedap, insya-Allah. Dan anda kena ikut resipi yang Mak Teh sediakan ni ya. Memang sedap tau. Paste yang sambal kerang ni boleh digunakan, iaitu sambal serbaguna, iaitu ataupun panggil juga ibu sambal, yang sebelum ni Mak Teh share di video semalam, tak silap Mak Teh. Okey, Mak Teh ada share ibu sambal ataupun paste sambal serbaguna. Okey, boleh dijadikan sambal kerang. Sama je, mudah, cepat dan ringkaslah kita sediakan sambal kerang. Alhamdulillah, akhirnya siap juga sambal kerang yang sangat sedap ni. Okey, kalau anda nak tahu sedap ke tak sedap, anda kena buat cara Mak Teh buat ni ya. Okey, Mak Teh rasa sampai di sini dulu. Okey, bye. Assalamualaikum.